Selamat sejahtera. Sebelum ini kita dah belajar tentang nisbah. Apa itu nisbah? Kita bandingkan kuantiti yang sama jenis dan sama unit. Sebagai contoh, saya nak bandingkan 1.15 M dengan 240 cm. Dua-dua kuantiti ini sebenarnya adalah panjang. So, ini maksudnya kita bandingkan dua unit yang sama jenis. Dan kenapa saya kata itu adalah sama unit? Sebab kalau untuk sama jenis, kita boleh tukarkan unit mereka jadi sama juga. Contoh, kita ada M dengan cm di sini. Untuk M, saya boleh jadikan dia sebagai cm dengan darab 100. So, di sini, saya boleh bandingkan 1.15 M dengan 240 cm dengan jadikan dia sebagai cm. Di sinilah kita nampak unit mereka sama. So, kita boleh membuat kesimpulan bahawa ini adalah perbandingan antara kuantiti yang sama jenis. So, ini kita namakan sebagai nisbah. Tetapi, apa yang kita nak belajar hari ini, kita akan bandingkan kuantiti yang berbeza jenis dan automatically unit mereka akan berbeza juga. So, ini kita namakan sebagai kadar. Saya bagi satu contoh. Saya nak bandingkan 200 km dengan 3 jam. Apa itu 200 km? 200 km ni sebenarnya adalah jarak ataupun panjang. Untuk 3 jam ini sebenarnya adalah masa. Saya nak bandingkan jarak dengan masa. Dua kuantiti ini sebenarnya tidak sama jenis. So, ini kita akan namakan sebagai kadar. Dan di sini kadar saya boleh tulis dalam bentuk pecahan. Kalau untuk kuantiti yang di depan, saya akan letak di atas. Kuantiti yang di belakang saya akan letak di bawah. So, kita akan tulis dalam bentuk A per B. Sama juga macam sebelum ini kita belajar untuk nisbah. Nisbah A kepada B, kita boleh tulis dalam bentuk A per B. Untuk kadar pun sama. Sekarang kita terus masuk kepada subtopik ni 4.2 kadar. Sekarang kita terus tengok kepada contoh 5A di sini. Untuk contoh 5, kita kena nyatakan kadar dan dua kuantiti termasuk unit juga untuk setiap soalan di sini. So, mari kita terus tengok contoh 5A. Fatin membeli 2 kg mangga dengan harga RM10. Di sini kita ada dua kuantiti yang kita nak banding, iaitu 2 kg dan RM10. So, di sini saya akan tulis dalam bentuk kadar, dalam bentuk per A per B, RM10 di atas, 2 kg di bawah. So, kuantiti yang terlibat. Kita ada harga dalam bentuk unit RM dan jisim, iaitu berat dalam unit kg. Untuk soalan B, sebuah kereta menggunakan 1 liter petrol untuk perjalanan sejauh 12 km. 1 liter petrol untuk perjalanan 12 km. Sama juga untuk kadar, saya akan tulis dalam bentuk 12 km per 1 liter. So, di sini kuantiti yang terlibat ada dua juga. Kita ada jarak dalam unit km dan kita ada isi padu minyak petrol dalam liter. Itu saja untuk contoh 5. So, sebenarnya soalan ini senang kita just kena tulis je apa maklumat yang ada kat dalam. Kita just keluarkan kuantiti yang kita nak banding, tulis dalam bentuk kadar dan kita nyatakan apa jenis kadar itu. Ada dua, ada jisim, ada harga. Untuk soalan B, kita ada jarak, kita ada isi padu. So, untuk soalan latih diri 4.2A nanti, dia sama macam contoh 5 tadi. Awak boleh rujuk untuk buat soalan ini. Sangat senang. Sekarang mari kita tengok contoh 6 dalam buku teks Contoh 6 inilah sebenarnya soalan yang popular
untuk keluar dalam soalan exam ya, tentang kadar. So di sini kita tengok contoh 6, Rajan menunggang basikal dengan laju 5 m/s. Tukarkan 5 m/s kepada km per j. Apa itu m/s? Apa itu km per j? Sebelum ini kita dah tahu m adalah meter, s saat. So di sini laju sama dengan m per s. Maksudnya laju sebenarnya adalah perbandingan antara jarak dengan masa. So ini kita namakan sebagai kadar. So untuk tukarkan unit ini sebenarnya tak susah. Kita just perlu ingat balik nota ringkas yang saya suruh korang salin sebelum ini. Kita boleh rujuk nota ringkas ini untuk siapkan soalan ini ya. So 5 m/s kita akan tukar kepada km per j, iaitu kilometer per jam. So apa yang patut kita buat? First step, kita tulis dalam bentuk pecahan 5 meter per 1 saat. 5 m/s maksudnya 5 meter per 1 saat. Sekarang, daripada soalan, kita tahu yang m akan jadi km, s akan jadi jam. So, kalau kita nak tukar unit, kita akan tulis dulu yang atas akan jadi km, yang bawah akan jadi jam. Nombor itu kita salin di hujung kiri ya. Kita ikut seperti yang di atas. Sekarang, kita semak. Daripada M nak jadi km, apa yang kita patut buat? M nak jadi km, kita perlu bahagi 1000. So, kita tulis je bahagi 1000. Sekarang kita tengok yang kedua pula. Dari S nak jadi jam, apa yang patut kita buat? Dari S nak jadi jam, kita bahagi 3600. So, kita pun tulis bahagi 3600. So, jalan kerjanya 5 bahagi 1000 sebenarnya 5 per 1000. Kita bahagi dengan 1/3600. So, di sini kalau bahagi untuk pecahan, kita akan jadikan dia darab dan yang di belakang ini kita akan terbalikkan. 3600 per 1. Inilah masa awak tekan kalkulator dan awak akan dapat jawapan 18. Lepas tu, kita kena rujuk balik. KM di atas, jam di bawah. Maksudnya, KM per jam. So, habislah untuk soalan ini. Sekarang mari kita tengok contoh 6B. Ketumpatan sejenis logam ialah 2700 kg per m kuasa 3. Nyatakan ketumpatan logam ini dalam G per cm kuasa 3. Untuk soalan ini kita kena berhati-hati sebab dia ada kuasa 3 di sini. So nanti saya akan tunjuk macam mana kita nak buat ya. Sekarang, mari kita tengok soalan ini. 2700 kg per m kuasa 3, kita boleh tulis dalam bentuk pecahan macam tadi. 2700 kg per 1 m kuasa 3. Okey, dalam soalan kg kita perlu tukar jadi G. M kuasa kita 3, kita perlu tukar jadi cm kuasa 3. Sekarang kita buat satu-satu step ya. Kita tengok 2700 kg. 2700 kg nak jadikan G. Sekarang kita rujuk nota ringkas yang kita salin sebelum ini. Daripada kg nak jadi G, kita darab 1000. So, di sinilah kita tulis juga darab 1000. Untuk yang bawah ni, 1M kuasa 3. Apa maksud 1M kuasa 3? 1M kuasa 3 maksudnya 1M darab 1M darab lagi 1M. So, 1M ini ada 3 ya. So, kita akan dapat 1M kuasa 3. So, di sini, yang atas kita buat dulu ya. 2700 darab 1000, kita akan dapat 2.7 juta gram. Yang bawah ini,
1 meter. Meter nak tukar jadi cm. So, kita tengok balik nota ringkas yang kita pernah buat. Daripada meter nak jadi cm. Apa yang kita patut buat? Kita darab 100. So, 1m sama dengan 100 cm. So, di sini saya tulis je 100 cm. Darab 100 cm. Darab lagi 100 cm. So, di sini kita dapat tahu yang atas kita salin balik ya. Yang bawah kita akan dapat 1 juta cm kuasa 3. So, di sinilah awak boleh tekan kalkulator ataupun awak boleh terus guna cara memotong. Sini ada 5 kosong, kita potong. 27 bahagi 10, kita akan dapat 2.7 gram per cm kuasa 3. Maka, selesailah soalan ini. So, saya berharap korang faham apa yang cikgu tunjukkan kat sini. Dan korang boleh siapkan soalan 2, 3 dan 4. Untuk soalan 2, 3, 4, awak selesaikan macam yang tadi contoh B yang saya tunjuk di sini. Okay, awak tak perlu cari jawapan, just awak perlu tukar unit sahaja. Untuk soalan 2, korang kena berhati-hati. Sebab untuk soalan ni, dia nak bandingkan objek A dan B, tengok siapa yang bergerak dengan lebih laju. Untuk membandingkan mana satu objek yang lebih laju, awak kena tengok kelajuan dia. Daripada soalan, untuk objek A, dia tulis dalam kelajuan adalah m per s. Untuk B, dia tulis kelajuan dalam bentuk km per j. Dua-dua unit ini tak sama. So, awak ada dua cara, sama ada, jadikan objek A punya kelajuan tukar jadi km per j supaya awak boleh bandingkan dengan yang B, ataupun awak jadikan km per j ini sebagai m per saat untuk bandingkan dengan objek A. So, saya harap korang boleh mencuba. Selamat menjawab.